Sidang media pada pagi ini berhubung dengan kejayaan Polis Marine Wilayah 2 menumpaskan sedikit penutupan tayar tuan. Bersama saya Komander Marine Wilayah 2 Tuan Jalani dan juga pegawai beliau lah. Untuk makluman rakan media, pada 28 Oktober jam lebih kurang 1 petang, pasukan polis daripada unit risikan Marine, pasukan polis Marine Wilayah 2 telah membuat pemantauan dan intipan di kawasan keluar masuk CIQ, bangunan Sultan Iskandar. Dan pada jam 5.30 petang, lebih kurang 5.30 petang hari yang sama, pasukan serbuan telah mengekori sebuah lori yang mencurigakan keluar daripada CIQ, bangunan Sultan Iskandar, dan telah berjaya menahan lori tersebut di Plaza Tol Kempas. Dan pihak polis telah berjaya menangkap seorang lelaki tempatan berusia 56 tahun yang merupakan pemandu lori tersebut. Dan susulan daripada tangkapan pertama tersebut, pada 29 Oktober, hari berikutnya, jam lebih kurang 6 petang, pasukan polis daripada cawangan siasatan KAS D9 IPD Johor Bahru Utara telah membuat tangkapan ke atas seorang lagi lelaki warga tempatan yang berusia 28 tahun di sebuah premis di Taman Sri Skudai, Johor. Dan hasil siasatan yang dibuat mendapati suspek merupakan majikan kepada suspek pertama yang ditangkap, dan suspek juga menguruskan segala urusan membawa tayar tidak bercukai masuk ke Malaysia daripada Singapura. Dan pihak polis telah berjaya membuat rampasan seperti berikut, iaitu 727 pelbagai jenis tayar dan 1 lori jenis Mitsubishi. Dan nilai rampasan tayar keseluruhan adalah RM697,759 dan motor lori tersebut bernilai RM150,000 dan jumlah keseluruhan nilai rampasan adalah RM847,759. Dan hasil semakan mendapati kedua-dua suspek tidak punya rekod lampau, dan suspek pertama telah diriman selama 7 hari. Suspek kedua diriman sebenarnya 2 hari. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 135(1) Akta Kastam, yang mana jika disabit kesalahan, hukuman denda tidak kurang daripada 10 kali ganda nilai ataupun RM1,000, yang mana lebih tinggi, sehingga tidak lebih daripada 20 kali ganda nilai suapan atau RM500,000 atau penjara tidak kurang daripada 6 bulan. Dan tidak lebih daripada 5 tahun kedua-duanya sekali atau kedua-duanya sekali. Dan polis Johor melalui pasukan polis Marine Wilayah 2 akan terus meningkatkan pengoperasian dan memperketatkan pengawalan raya negara dari diboroti oleh sindiket penyeludupan. Yang kita lihat sedikit-sedikit ini sentiasa mengubah taktik MO dia orang untuk mengelak daripada dikesan dan ditangkap oleh pihak berkuasa. Operasi bersepadu pihak IPK Johor dan IPD yang berdekatan, balai-balai persediaan pantai serta pihak kastam. Dengan pihak kastam kita akan teruskan. Dan pada masa sama kita juga menyeru masyarakat, orang ramai juga terus menyalurkan sebarang maklumat berhubung dengan mana-mana aktiviti berkaitan dengan jenayah, khususnya dalam penyeludupan, bagi memastikan kita dapat mengambil tindakan susulan. Untuk makluman tuan-tuan juga, walaupun rampasan ni tuan-tuan, tayar ni dalam 600,000, tetapi MO dia yang menarik. Kita sedang berkolaborasi rapat dengan pihak kastam untuk melihat di manakah ada kekurangan ataupun ketirisan. Kalau kita lihat daripada surat siasat awal kita ke atas pemandu lori ini, dia memang ada access card. Lori ini bila diisytiharkan masuk ke Singapura kosong. Bila keluar pun diisytiharkan kosong. Tu dia ada kad akses yang boleh dia melalui lorong yang lori yang mengisytiharkan tak ada apa-apa barang dia ambil lah. Itu kita perlu menganjurkan tindak siasatan susulan untuk melihat di mana berlakunya ketirisan, khususnya di pintu masuk kita lah. Ini yang tayar yang kita dapat tangkap. Nilai dia pun 600,000 lebih. Tapi bayangkan kalau lain-lain bahan kontraben seperti rokok, arak ataupun dadah. Ini yang membimbangkan kita. Dan nilai cukai akses sebagainya tuan-tuan, tayar ni tinggi 45%. Dan bayangkanlah
nilai hampir separuh cukai yang tidak dibayar lah kalau mereka berjaya membuat operasi ataupun pemborosan secara berterusan. Kita rasa sindiket ni telah lama beroperasi, kan? Mungkin dalam 6-7 bulan yang lepas ataupun mungkin lebih lama lagi. Kita pun bertindak atas maklumat daripada orang awam yang salurkan. Sebab tu saya kata ini satu mungkin daripada beberapa peratus kejayaan yang dia berjaya boros masuk. Yang ini yang kita dapat tangkap satu saja, kan? Mungkin ada banyak lagi. Dan ini yang saya katakan tadi, kita perlu berkolaborasi rapat dengan pihak custom lah, untuk memastikan kita dapat mengesan daripada awal mana-mana aktiviti penyeludupan, kontraben dan sebagainya lah, yang menggunakan pintu masuk yang sah, tuan-tuan. Siasatan masih dijalankan. Macam saya katakan tadi, pintu masuk ni bukan di bawah kita bertanggungjawab, bawah pihak custom, kan? Kita dah pun akan berkongsi dengan pihak custom lah, untuk mengesan siapakah dalang sebaliknya. Singapura tidak menjadi masalah lah. Singapura punya hal. Tapi kita ni, pintu masuk kita dan keluar kita, yang itu yang menjadi isu. Sebab dia keluar dari ICR kosong, dia masuk pun ICR kosong. Macam mana dia boleh terlepas? Itu isu dia tu. MO yang digunakan lah.